saja bisa kembali ke masa-masa yang dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Malam ini cuaca panas dan sekeliling rumah saya pun pumpang bunyi. Mereka bermain bunga api dan mercun. Tapi untuk teman-teman yang sama-sama nak merayakan, admin tengok gambar tu, gambar saya tinggi sangat tu. Rendahkanlah sikit supaya nampak saya jelas sikit. Ini kalau boleh main mercun tu berhati-hati saudara. Sebab menurut Ketua Pengurusi Negara cuma boleh sampai 12 tengah malam. Lepas 12 tengah malam menjadi kesalahan ya. Apa khabar Saudara Zamri LC, Saudara Azali Kasim, Puan Kamisah Dahlan. Salam madani, salam ceria selalu katanya. Saudara Mazlan, Saudara Hashim Alias, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Selamat malam. Begitu juga Saudara Hashim Alias. Selamat malam sahabat dari Melaka. Tadi nampak di Melaka, sempat ke saudara solat Jumaat bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri. Saya tengok gambar-gambarnya, laporannya, Yang Amat Perdana Menteri kita makan di Jongko Walk di Melaka. Apa khabar Puan Nabilah Kamat, Raja Kamal Raja Bazian, Pak Aziz dari Kuantan, Tuan Haji Azhar belum manap. Apa khabar Tuan Haji? Begitu juga Abu Saman Hashim dari Batu Pahat, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Azminuddin dari Bagan Datuk, Saudara Mazuki Saad, Saudara Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah katanya. Begitu juga Saudara Hamizi Razali, Saudara Ismail, Saudara Bakar Ahmad, Puan Umi Kalsum, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Apa khabar Nuraili, Richard Bakri, Rubidin, Puan Syarifah Hafifah. Itu juga Mei, salam dari Batang Kali ya Saudara Mei. Batang Kali kat mana tu? Saudara Putra, Puan Syarifah Hafifah dari DSA. Saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Itu sajalah yang menjadi penghibur pada saya. Baik saudara. Kalau saya santun satu persatu, mau sampai tengah malam tak selesai lagi. Hari ini, saudara, hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama telah pun menunaikan solat Jumaat bersama, berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kebahagiaan dan dapat menjalani bulan Syakban yang mendatang ini. Sebab hari ini adalah Jumaat terakhir dalam bulan Rejab. So lepas ini bulan Syakban dan 32 hari lagi insya-Allah kita akan melihat ataupun menanti kehadiran Fajar Ramadan. Di luar kawasan saya ni, di luar rumah saya ni pumpang bunyi mercun. Biarlah mereka dengan cara mereka saudara. Hari ini 9 Februari dan 32 hari lagi menuju Ramadan. Tetapi jangan lupa saudara, hari ini sudah masuk hari yang ke-1416. 1416 hari virus sebut masih lagi melanda negara kita. Dan yang terkini, yang terbaru yang saya dapat itu hari, jumlah jangkitan selama itu adalah 5 juta lebih yang telah pun dijangkiti. Jadi, dalam musim-musim sambutan Tahun Baru Cina ni, pastikan anda melakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri dan cuaca sekarang ni musim panas. Apa khabar Puan Nurfisah Idris, Zek Zul, Lina Ariana, Rosmini dari Pontian, Ida Ruyani, Basharuddin Putih, Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Saudara Muhammad Nazir, songkok cantik. Songkok tinggi, terima kasih. Saudara user, malam tadi tak ada live? Ada. Malam tadi saya bersiaran bersama-sama dengan Datuk Abdullah Sani. Kita mengupas tentang siapakah yang menjadi si Kitul dan siapa pula yang Mahathir Lela. Itu ulasan politik semasa. Saudara Fazil Yub, Elias Muhammad, Gani Sata dari Sabah, saudara. Baik, kita terus dengan pencerahan saya malam ini tentang naluri kehidupan.
Sebenarnya, saudara, banyak perkataan yang tidak berguna jika dibiarkan mewenang dalam masyarakat. Ia boleh menjadi punca kepada malapetaka, permusuhan, perbalahan. Kerana itulah kita seharusnya menjaga lisan daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang tak sepatutnya, yang kotor, yang penuh dengan noda dan dosa. Semua itu adalah merupakan sumber yang tidak menjamin keselamatan kita. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, antara keislaman seseorang sudah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Elakkan kita menuturkan kata-kata yang tidak berguna untuk kita, saudara. Dan membicarakan hal yang tidak berguna dapat menghapuskan pahala. Itu segala amal kebajikan kita, kalau kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu, terhapuslah kita punya segala pahala, dan yang dapat adalah dosa. Dan itulah yang menghalang kita untuk berada di syurga Jannatul Naim, saudara. Apabila seorang Muslim berbicara, seharusnya dia hendaklah berfikir dahulu. Apabila dia yakin kata-katanya membawa kebaikan dan pahala, maka barulah dituturkan. Jangan tutur sembarangan. Tapi jika dia merasakan perkataan tidak elok dan boleh menyinggung orang, jangan dituturkan, saudara. Kerana sikap seperti itu lebih baik dan lebih selamat bagi dirinya, kerana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dihitung di hari akhirat nanti, saudara. Hati-hati, saudara. Apa pula kata mutiara kata malam ini? Kiriman sahabat saya, Datuk Said Ali. Katanya, hidup perlu banyak bersabar. Jangan biarkan diri kita terjerat dengan dusta dan hasutan fitnah. Oleh itu, bebaskanlah pandangan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman mutiara kata. Rajin saban hari menghantar kiriman pada saya. Puan Hajah comel-comel. Saudara Mahmud. Ini banyak saya nampak ni user. User ni saya minta maaf lah. Saya nak santun macam mana takkan nak user nambur macam-macam. Waalaikumsalam. Sebut user tu saya lebih suka kalau berjujur lah, saudara. Apa salahnya sebut nama. Kalau tak ada nak sebut nama lain-lain, cuba nama pendek-pendek pun tak apalah. Jai ke, Ji ke, Lu ke, Lah ke, okey lah. Ini kalau user ni saya tak tahu, saudara. Macam Puan Hajah comel-comel. Dia comel sentiasa. Puan Marabi Abdullah, Zainuddin Ismail, Saudara Pak Cu dari Langkap. Begitu juga Muhammad Nasir, Rusminin Korongot dari Sarawak. Saya khabar baik. Terima kasih Puan Rusminin Korongot di Sarawak. Macam mana? Rasanya dah tak ada dah banjir. Tetapi apa yang kita alami sehingga hari Selasa nanti, sebagaimana saya laporkan 2 hari lepas, iaitu musim El Nino, cuaca panas. Lit. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. User tu pengguna yang baru daftar. Mungkin dia tak tahulah nak tukar nama username. Tapi bagi saya gini sajalah. Tetapkan nama, apa salahnya? Itu yang paling penting. Saudara, saya mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya izinkan, tak ada masalah. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana ini adalah pencerahan politik. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, kalau rasa tak setuju nak hantar kiriman, boleh gunalah bahasa-bahasa yang baik. Ya, ABQ, Endan, Puan Norzilawati, Mat Noh. Itu juga Syarah Mat, CWG Adjustable Power. Saudara Sazli Idrus Cili dari Sungai Buaya, Rawang. Cik Mat Mohaini. Salam dari Taiping Perak, Maruzik Yasid. Begitu juga Failah Awang dari Pulau Pinang, Marabiah Abdullah. Salam pencerahan. Saudara Hashim Atan, apa khabar saudara? Jangan lupa like, share dan subscribe. Itulah penghibur saya. Saudara, sebenarnya malam ini saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada warga kita yang berketurunan Cina. Malam ini merupakan malam permulaan tahun baru Cina, di mana selalunya inilah musimnya, malamnya, bukan musim, malam inilah mereka akan berkumpul sebuah keluarga untuk makan besar.
Bila makan besar, saudara, selalunya sebab tu saya katakan warga Cina dia makan setahun sekali. Sebab makanan malam ini jamuannya memang mahal-mahal. Kalau di hotel tu, saudara, sampai 10,000 satu meja. Dan satu benda agak lucu sikit, anak perempuan tak ada. Kalau dia dah berkahwin, dia akan mengikut suaminya. Sebab itu masyarakat keturunan Tionghoa atau Cina, mereka sayang pada anak lelaki yang akan membawa keluarga baru dalam keluarganya. Dan kepada teman-teman dari keturunan Tionghoa, kongsi Pak Chai, makan elok-elok, jangan minum banyak-banyak. Dan kalau banyak minum, banyak yamsing, jangan bawa kereta. Elakkan. Sebab kita tak mahu kesukaan bertukar menjadi kedukaan. Perhatikan anak-anak yang main mercun, yang main bunga api. Tengok mereka, pantau mereka. Jangan pula nanti asyikkan main bunga api, main mercun, berlaku kebakaran. Itu keadaannya. Suka jadi duka, saudara. Kongsi Pak Chai untuk seluruh warga Tionghoa. Dan menurut kepercayaan, tahun ini tahun naga, saudara. Saya gelak juga. Sebab Presiden UMNO hari ini, Datuk Seri Zahid Hamidi, dalam kirimannya dalam media sosial, dia kata tahun ini tahun naga. Tahun naga, menurut kepercayaan warga Cina, tahun yang membawa keharmonian, membawa kebahagiaan. Ya, tahun-tahun ini adalah tahun katanya beruntung. Ong. Baik, saudara. Apa bicara kita malam ini? Tajuk bicara kita malam ini mudah saja, saudara. Pemimpin, jangan banyak sembang. Tajuk kita malam ini, jangan banyak sembang. Itu bukan peringatan, saya nak menjelaskan supaya mereka jangan banyak sembang. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu ataupun kita tatap dulu laporan tentang kedudukan pilihan raya untuk pada 12 bulan, 12 ke 14 beberapa hari lagi, saudara. Dalam 5 hari lagi Indonesia akan mengadakan pilihan raya umumnya dan pemilihan presiden. Saya dipahamkan menurut Duta Indonesia ke Malaysia, iaitu Datuk Hermono, beliau menjangkakan sekitar 30% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di negara ini dan mereka mendaftar sebagai pemilih akan menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya umum 2024. Kata ini Datuk Hermono, saya selalu panggil beliau adalah Pak Hermono. Kata Pak Hermono, berdasarkan trend peratusan keluar mengundi yang diperlihatkan dalam beberapa musim pemilu yang lalu, mungkin ada sedikit penurunan, iaitu sekitar dalam 30% katanya. Pak Hermono yakin 6 pusat pengundian akan dibuka pada hari Ahad ini bagi proses undi awal untuk pemilih berdaftar di Malaysia, iaitu di Pusat Dagangan Dunia Putera WTC Kuala Lumpur, sekitar 222,945 orang pemilih. Di Johor Bahru 2,684, di Pulau Pinang 5,375 orang, di Kota Kinabalu 2,811, Tawau 20,247 dan Kuching 2,988. Itulah jumlah pengundi saya nampak yang paling banyak sekali mereka akan mengundi di Pusat Dagangan Dunia Putera. Jumlah pengundinya adalah 222,945 orang yang akan mengundi pada hari Ahad nanti. Ini kementerian pemilihan melalui peti undi bergerak turut dijalankan di Komuniti Penempatan Warga Indonesia serta kilang dan ladang. Dah berjalan dah mula 1 Februari lalu sehinggalah Sabtu. Katanya panitia pemilihan luar negeri Indonesia turut menjalankan pengundian secara pos yang dikirimkan ke alamat. Itu terdapat lebih kurang 156,367 pengundi Malaysia. Ya, saudara. Teman-teman yang warga negara Indonesia, kita ucapkan selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab. Pilihlah calon yang anda rasa yakin boleh membawa Indonesia maju ke hadapan dan pemimpin Presiden Indonesia yang akan datang itu mampu dan lebih menyantuni negara kita sebagai dua sahabat yang sejak dari dulu, kini dan selamanya. Kita dan Indonesia berpisah tiada. Saudara, kita doakan tiadalah perkara-perkara yang tidak baik berlaku
dan tentram. Mungkin lepas nanti kita dapat tahulah siapa dia punya presiden yang dipilih oleh rakyatnya. Dari Gaza, saya melihat bagaimana menurut Siswa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, beliau memberi amaran saudara, kesan daripada perbalahan, peperangan Palestin dengan Yahudi saudara, bahawa dunia sedang memasuki zaman huru-hara. Ini berikutan berlakunya perpecahan dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations Security Council. Kata Guterres, dunia bakal mengalami zaman huru-hara. Usaha badan dunia itu bagi menangani isu kritikal sebagaimana berlaku perang Israel-Palestin, Ukraine-Rusia dan pergolakan di Sudan menemui jalan buntu sejak akhir-akhir ini. Artinya, apa pun yang mau dilakukan oleh UNSC ataupun Badan Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu seolah tidak dihormati. Jadi sebab itu walaupun PBB mengatakan lakukan gencatan senjata di Gaza, tapi Zionis masih terus meledakkan bom mereka. Getinya apakah Badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa itu sudah tidak dihormati. Jadi katanya itu keadaannya menurut beliau terdapat tanda-tanda bahawa negara dunia sedang memasuki era huru-hara kalaulah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dihormati. Itu juga apabila dapat laporan saudara Pertubuhan Bangsa Bersatu Selasa lalu telah memberi amaran bahawa serangan berterusan Israel ke atas bandar Rafah di selatan Gaza boleh menyebabkan kehilangan nyawa orang awam dalam skala yang lebih besar lagi. Malahan laporan saya dapat kebuluran sudah pun berlaku di seluruh Gaza. Warga Palestin sudah pun berada di tengah-tengah musim kebuluran. Sesuatu yang tidak kita jangkakan, anak-anak kehilangan makanan, sumber pakaian, tempat tinggal. Lebih kurang dalam 1 juta, saudara. Rakyat di Gaza berada dalam suasana yang cukup mengerikan. Walaupun ada undang-undang antarabangsa, tapi kita melihat bagaimana undang-undang itu seolah-olah tidak dihormati oleh rejim Zionis, saudara. Sebab itu kita melihat bagaimana tindakan Israel memusnahkan bangunan di zon penampan. Tindakan Israel dilaporkan sedang menggerakkan kerja-kerja pemusnahan semua bangunan kerana mereka sedang membina satu pulau yang akan dipindahkan warga Gaza di pulau buatan itu. Artinya mereka sedang berusaha untuk menjadikan bumi Gaza padang jarak, padang terkukuh dan mereka akan mendirikan bangunan untuk warga Yahudi. Itu keadaannya. Bagaimana dengan kedudukan Masjid Al-Aqsa, saudara? Kita semalam kita dah bercakap soal bermulanya perjalanan Isra' Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Apakah masjid yang begitu kita kasihi, kita sayang, kita hormati juga akan dimusnahkan? Wallahu a'lam bissawab, saudara. Itulah keadaan yang saya terima daripada Gaza. Baik. Kembali ke tanah air, saya juga ingin menyantuni permintaan ini agak baik pandangan daripada Tan Sri Lilamtai selaku penggiat rakyat. Sebab itu beliau menyarankan supaya pihak kerajaan memperkenalkan allowance kesusahan bagi anggota-anggota polis yang bertugas di kawasan bandar atas faktor kos taraf hidup lebih tinggi berbanding dengan mereka yang bertugas di luar bandar. Selaku pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, menurut Tan Sri Lilamtai, walaupun pihaknya bersetuju dengan pandangan bahawa gaji rendah bukan punca utama rasuah dalam kalangan anggota polis, tapi kerajaan tidak seharusnya membiarkan anggota pasukan di barisan hadapan negara ini kekal dengan tangga gaji yang sekadar boleh dikategorikan sebagai miskin bandar. Miskin bandar saya lebih teruk daripada miskin di desa. Katanya kerajaan harus memberi fokus terhadap tingkatkan gaji pegawai berpangkat rendah supaya mereka dapat menjalani kehidupan keluarga mereka dalam keadaan yang selesa, supaya mereka dapat memberi perkhidmatan yang jauh lebih baik yang seperti yang kita harapkan. Kerana dalam suasana ekonomi yang begini tidak menentu, ekonomi meruntum, sudah pasti jenayah akan meningkat.
Kalau semangat anggota pasukan polis ni tidak dipertingkatkan, bagaimana mereka boleh berkhidmat dengan baik? Itu keadaannya saudara. Saya terima kasih Puan Rashidah Ahmad daripada Kota Singa. Saudara, saya amat bersetuju dengan pandangan Tan Sri Lamtai. Sebab anggota polis, macam kata Datuk Salmi tadi, kalau mereka gaji 1,500, tinggal di Kuala Lumpur, artinya mereka juga berada di bawah paras kemiskinan. Sudah sampai masanya, saya setuju dengan saranan Tan Sri Lamtai agar pimpinan negara mengkaji atau memikirkan sama ada allowance khas ke, allowance bertugas di tengah-tengah bandar. Itu yang paling penting, saudara, kerana keadaan itu membuatkan anggota kita lebih semangat mereka berkhidmat. Saya memang bersimpati. Contoh, saudara, musim perayaan Tahun Baru Cina ni, yang akan berjemur di tengah panas, walaupun musim panas, anggota polis. Kita harus ada empati, mesti ada perasaan keprihatinan kita pada mereka. Itu keadaannya, saudara. Saya kadang-kadang bila tengok sekatan lalu lintas, lalu kalau malam saya kata selamat malam cik. Kalau tengah hari, kalau kita ada air mineral bagilah, saudara. Ini tidak, kita memandang mereka remeh. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Lamtai supaya pimpinan negara, Datuk Syafuddin Nasution, fikirkanlah satu bentuk yang terbaik untuk diberi kepada warga anggota polis yang bertugas di bandar, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam. Jangan jadikan mereka warga miskin tegar yang ini boleh mengakibatkan anggota polis kita kurang bersemangat untuk menjalankan tugas dan mendedahkan mereka kepada unsur-unsur rasuah. Itu pandangan saya, saudara. Baik, saudara. Kita masuk bab tentang saya kata tadi, pemimpin jangan banyak sembang. Ini mereka tak habis-habis. Sembang-sembang, kerajaan tak betul saja. Apa sajalah hari ini. Kalau yang tak ada kena-mengena pun jadi modal politik. Contoh, apabila nilai mata wang berbanding dengan dolar Amerika turun menyusut. Bagai nak rak. Saya bagai nak rak mereka mengatakan bahawa negara ni seolah-olah berada dalam keadaan huru-hara. Apa benda lah kau sembang ni? Bagi saya, Governor Bank Negara, yang baru dilantik dan timnya sewajarnya mengeluarkan kenyataan. Legakan hati rakyat, berikan keyakinan bagaimana kedudukan kewangan negara, apakah negara kita ini okey tak okey. Jangan diam diri. Dan pemimpin jangan banyak sembang. Jangan duk cakap itu, cakap ini. Tapi saya melihat, saudara, kadang-kadang isunya, isu penurunan nilai mata wang, nilai ringgit. Yang bercakapnya nelayan. Saya geleng kepala, saudara. Tak ada kena-mengena. Kalau dia itu melakukan terlibat dalam pasaran hartanah, berniaga luar negara, import ekspor, bolehlah zahirkan keraguan. Ini tidak. Saya tengok dalam media sosial, tak kena saja Perdana Menteri Anwar Ibrahim, apa dah jadi, nilai mata wang turun sasot. Artinya anda dah gagal untuk mentadbir negara. Saya mintalah Governor Bank Negara, sila buat kenyataan. Jangan biarkan rakyat wewenang untuk bercakap sebarangan. Sebab rakyat pun nak tahu juga. Ini keadaan negara kita. Gaji besar sebagai Governor Bank Negara, kita tak tahulah. Saudara. Pak Chu, betul juga. Kehidupan rakyat perlu disantuni. Jangan wewenang bercakap, sedap mulut saja. Formula itu, formula ini. Kita tak mahu lagi. Bukan zaman pemimpin dilihat betul semua. Satu. Yang kedua, bukan masa pemimpin mengeluarkan kenyataan yang sedap-sedap saja, yang molek-molek. Kalau tak betul, cakap tak betul. Kalau perlu minta maaf, minta maaf. Apa masalah? Warga kita, warga cinta damai. Orang Melayu kita ni, kalau pemimpin minta maaf, mereka lagi besar hati. Tapi kalau nak menegakkan pandangan masalah, itu yang bermasalah. Itu menjadi masalah kepada suasana politik yang mewujudkan situasi yang tidak stabil. Saya haraplah kepada pemimpin-pemimpin jangan banyak sembang. Saya bagi contoh saudara, macam mana berlakunya krisis makanan. Cerita betul-betul. Apakah sudah ditangani? Bagaimana rakyat diyakini cukup makanan. Bila musim perayaan, saya terima kasih lah, bukan tak terima kasih.
Ada pengumuman dibuat, musim perayaan Cina, Tahun Baru Cina ni ada 16 barang-barang yang didaftarkan sebagai barang kawalan. Okey, tak ada masalah. Tetapi apa yang dilakukan untuk memastikan supaya tidak berlaku kenaikan mendadak? Itu yang paling penting. Saya terima kasihlah kepada Kementerian Kewangan. Seminggu sekali buat kenyataan. Harga minyak petrol sekian-sekian banyak. Harga diesel sekian banyak. Jadi rakyat tenang. Bercakap biar betul. Jangan banyak sembang lah. Itu je bagi saya. Dan begitu juga saya hari ini. Saya geleng kepala lah saudara. Isunya tak ada cerita lain. Isu kesilapan yang mereka lakukan. Tiba-tiba saya dengar lah. Ahmad tu mengatakan bahawa hari ini berlakunya Black Friday. Hari hitam dalam sejarah. Hari Jumaat yang hitam. Kerana penghinaan berlaku terhadap Mahkamah Syariah. Saya geleng kepala, tang mana datangnya? Sedangkan menurut perbicaraan, Mahkamah Persekutuan telah pun membatalkan 16 peruntukan enactment syariah di Kelantan. Bukan membatalkan Mahkamah Syariah. Kenapa perlu rakyat dibohongi? Saya hairan, mesti ni khabar-khabar keluar ni. Pertahankan Mahkamah Syariah. Masa bila pula Mahkamah Persekutuan nak membatalkan Mahkamah Syariah? Saya hairan. Apa yang berlaku sekarang ialah seorang peguam, ni Elin bersama dengan anaknya. Secara memfailkan. Dah lama ni berlaku. Benda ni lama dah berlaku. Kerana dia melihat pelaku pertindihan antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Jadi sebab itu dia mencabar perlembagaan di mana 18 pertukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan yang dilihat bertindih. Inilah yang dilacabar oleh kes ni Elin. Dia bukan nak tutup Mahkamah Syariah sebab dia merasakan berlaku pertindihan. Saya dulu dah cakap dah. Sebenarnya ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan, kalau kita cakap nanti orang kata kita marah dengan PAS. Apakah mereka tahu tentang undang-undang? Tiap-tiap undang-undang yang naik gubal. Di peringkat negeri dipanggil enactment, saudara. Di peringkat pusat dipanggil undang-undang, akta. Jadi apabila kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh pimpinan daripada PAS, wakil-wakil rakyat ramai daripada PAS, membuat keputusan meminda enactment undang-undang negeri berhubung tentang enactment undang-undang dalam Mahkamah Syariah. Perubahan antara undang-undang kisas lah, hudud dan takzir. Hudud ini memang tak boleh siapa pun mencabar. Itu hukum Tuhan. Tak boleh nak dipindah-pindah. Begitu juga kisas. Tapi takzir ni hukumnya undang-undang ini kemanusiaan. Dan apabila kerajaan negeri Kelantan membuat enactment, ini juga banyak negeri lain juga berlaku. Saya harap ini dapat dijadikan satu kehendak atau satu pegangan. Ini gambar ni jangan dianggap sebagai kita nak merendahkan martabat Mahkamah Syariah. Tidak. Tapi apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Nik Elin, sebab dia melihat hukum yang digunakan ataupun yang dijatuhkan oleh di bawah enactment kerajaan yang Mahkamah Syariah Negeri di Kelantan khususnya, dan juga Selangor itu dah selesai dah. Dia dilihat lebih rendah daripada hukum Mahkamah Sivil. Orang bukan Islam, dia tidak akan dibicarakan di bawah enactment Undang-Undang Syariah. Bukan Islam tak akanlah dibicarakan di Mahkamah Syariah. Jadi yang dibicarakan hanya umat Islam. Okey. Kemudian kalau yang bukan Islam, dia dibicarakan di Mahkamah Sivil. Daripada 18 kes itu terdapat 16 kes yang dilihat hukuman di bawah undang-undang Mahkamah Syariah lebih rendah daripada undang-undang sivil akta ataupun undang-undang negara di bawah perlembagaan. Itu sebagai contohlah saudara. Saya tidak mendalami, tetapi contoh kalau Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Rendah, Mahkamah Seksyen, saudara menjatuhkan hukum seorang tu, katalah saya katakan contohnya berpakaian tidak senonoh, lelaki pakai perempuan. Ada saudara dalam undang-undang ni.
Rambut panjang, pondan lah. Tu saya cakap gitu. Ataupun kunsa lah misalnya. Ini satu kesalahan, saudara. Di bawah hukum, contoh saya kata ya, misalnya, di bawah hukum undang-undang sivil, hukumnya katalah 5 tahun penjara ataupun 20,000 denda. Tetapi di bawah undang-undang syariah pula, dia rendah. Ini masalah dia. Mungkin 2,000 ke 3,000. Jadi kalau begitu, bila mereka kalah di mahkamah sivil, dia pergi ke mahkamah syariah. Jadi sebab itu dilihat mahkamah syariah ni, kenapa jadi begitu? Sepatutnya sewaktu mereka menggubal enactment di Kelantan tadi, mestilah setara. Kalau mahkamah sivil mengatakan hukum mencuri, penjara 5 tahun, maka mahkamah syariah pun 5 tahun supaya tidak bercanggah. Itu keadaannya. Sebab itu kata Ketua Hakim Negara Tengku Mainon, katanya kuasa perundangan persekutuan dan kuasa perundangan negeri ditentukan oleh perlembagaan menerusi jadual yang telah menggariskan undang-undang yang boleh dibuat oleh parlimen serta badan-badan perundangan. Jadi dalam 18 peruntukan kesalahan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 209 yang dicabar oleh dua wanita Islam, dia katanya prinsip undang-undang adalah mantap untuk menentukan sama ada undang-undang yang dibuat oleh parlimen atau badan perundangan negeri adalah sah dan termasuk dalam batas-batas kuasa perundangan masing-masing. Jadi katanya peruntukan yang dibuat oleh badan perundangan di Kelantan adalah perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Maka ia tidak punya kuasa untuk membuat undang-undang. Dia kena pulangkan balik kuasa itu kepada parlimen. Jadi bukanlah dengan membandingkan peruntukan dicabar itu dengan peruntukan sedia ada. Dia kata Tengku Mamun, dia kata ini bukan untuk mengurangkan kuasa mahkamah syariah ataupun mengambil alih kuasa mahkamah syariah, tidak. Tapi kalau kita tengok keadaan cara mereka berucap, sebab itu saya kata pemimpin berhentilah banyak sembang. Cerita yang benar. Kumpul rakyat, bawa dengan bas, berbondong-bondong pergi ke mahkamah Istana Keadilan. Tuntut. Jadi saya nak tanya satu saja, mereka yang datang ke Istana Kehakiman tu mereka faham ke apa yang diperjuangkan? Apa yang cuba dirumuskan oleh pimpinan mereka? Apa sebenar-benarnya? Kenapa ini dijadikan isu politik? Itu yang saya rasa tak senang. Saya kalau ni konon-kononnya lah, kalaulah Nik Ali itu menang, maka orang Islam itu boleh langgar 20 kesalahan jenayah syariah tanpa dihukum. Pula dah. Kesalahan undang-undang syariah sivil dah termaktub. Cuma yang berlaku sekarang dia bertindih. Sebagai hukum jauh lebih berat berganda-ganda. Tapi hukuman khas berkait dengan orang Islam, macam contoh minum arak dalam undang-undang syariah masih berjalan. Kalau ia tak ada, yang tidak ada adalah hukuman mahkamah sivil dalam mahkamah syariah berjalan. Contoh lagi macam berjudi. Mana-mana dapati berjudi di Genting Highland. Jadi mahkamah syariah Bentong akan mengadili. Sebab ini khusus untuk orang Islam. Tak boleh dibawa ke mahkamah sivil. Ya, kalau dijawab, saya tengok, ya, saya cuma satu aja. Adakah mereka yang datang, yang dibawa, dipunggah dengan bas begitu punya ramai, faham, tahu apa yang diperjuangkan? Ini persoalannya, saudara. Tapi bercakap sedaplah, pumpang. Sebab itu saya katakan, pemimpin ni jangan banyak sembang lah, saudara. Kemudian, kononnya, Nik Ali ini mencabar mahkamah syariah. Ia bukan cabar-mencabar, saudara. Tapi yang dicabar oleh Nik Alin adalah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Membuat undang-undang yang melebihi kuasa daripada yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Undang-undang yang paling tingginya di parlimen. Tiba-tiba mengatasi kuasa parlimen. Sebab contoh saya kata tadilah, kalau orang tu mencuri, dalam hukum takzir, hukum mahkamah syariah mungkin 3,000 denda atau penjara 2 tahun. Tapi hukum di mahkamah sivil lain. Itu keadaan saya.
Kemudian kononnya lah. Ini sembang dia orang. Saya tengok kononnya kalaulah ni Ali ni menang dalam tuntutan di Mahkamah Tinggi, maka Mahkamah Syariah akan berkubur. Ini yang saya kata sembang ni. Ini yang saya katakan dia orang ni betul ke dia orang ikhlas dalam perjuangan? Masa bila pula Mahkamah Syariah nak berkubur? Mahkamah Syariah dengan sekuasanya. Asalkan undang-undang yang digubal di peringkat enactment kerajaan negeri. Memang kita akur. Sesuatu yang menyentuh soal hukum agama Islam di bawah undang-undang agama Islam tertakluk pada kuasa raja. Oh, konon ceritalah Hamzah Zainuddin. Oh, dengar ini sedang mengutus surat nak menghadap Agung. Nak menghadap Sultan Selangor untuk membincangkan soal pencerobohan, soal-soal apa ini Mahkamah Syariah ni lah. Saya kata, apa benda lah dia orang buat ni. Petor ada pula tu berucap tadi tu. Hari ini apabila Mahkamah Tinggi memutuskan 16 section dan tak boleh terpakai dalam enactment Mahkamah Syariah, ini adalah merupakan hari hitam bagi Mahkamah Syariah. Yang sebenar-benar saudara, apa tindakan Nik Ali ni dibuat zaman dia orang lagi. Kalaulah mereka nak gunakan kuasa politik kononnya, sebab mereka sekarang membuat tomahan bahawa kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim lah yang meluluskan benda tu, sedangkan Sultan Ibrahim kata dia tak campur tangan pun. Kalau mereka kata boleh campur tangan waktu mereka berkuasa lagi, kenapa tak diputuskan waktu itu? Petor ada pula mengatakan bahawa undang-undang syariah dicabar bila kuasa orang politik Islam itu dalam keadaan lemah. Tang mana logikanya? Sebab itu saya kata, berhentilah sembang orang politik ni. Saya rasa lah, saya melihat bahawa kes ini seolah dikatakan mencabar syariat, kerana soal imuniti orang Islam. Jadi kerana itu wajib jihad pula dah. Akhirnya rakyat yang dipergunakan. Sebab itu saya kata tadi, apakah mereka yang dipunggah guna bas pergi ke Istana Kehakiman di Putrajaya tu, mereka tahu apa tuntutannya? Apakah setiap seorang daripada mereka faham isu apa sebenarnya? Sedangkan mereka ini digunakan untuk tujuan politik. Itu keadaannya, saudara. Memanglah tuduhan bahawa kerajaan Madani ini lambat bertindak dalam menubuhkan jawatan kuasa. Lepas tu kata bahawa Nik Ali ini pada tahun 2022 file petition ketika parlimen dah dibubarkan. Sedangkan sebenarnya pada tahun 2021 lagi dah ada, saudara. Kes ni bermula pada 25 bulan 5 22. Nik Ailin filekan notis usul. Pada 30 bulan 9 22 Mahkamah Persekutuan benarkan ini dibawa ke mahkamah. Jadi lihat macam mana kes Iki Putra tahun 2021. Siapa yang ada dalam kerajaan waktu itu? Jadi begitulah, saudara. Lepas satu-satu mereka cuma menggunakan ini sebagai isu politik. Akhirnya rakyat yang terpedaya. Sebab itu saya kata berhentilah, jangan banyak sembang. Buat kerja elok-elok, santuni umat Islam, beri kesedaran pada mereka. Ini bagi saya satu saja, mengaku. Kalau dah silap, mengaku kesilapan. Tak ada masalah, pindah balik. Dewan Undangan Negeri di Kelantan bersidang semula, maka kita meminda akta-akta di mana selaras dengan akta perlembagaan persekutuan. Mudah aja. Kenapa nak dijadikan ini sebagai isu politik? Konon-kononnya kerajaan Madani ini nak menjatuhkan martabat Mahkamah Syariah. Saya fikir benda-benda beginilah sembang kosong. Ini sembang yang tak betul. Yang boleh mengadu dombakan rakyat. Aduh, saya tak tahulah saya, tuan. Ni Syukri dia kata dulu kini dah selamanya wala sakau tetap menjilat tuan besarnya. Tak tahulah saya. Ni pula sniper D pula kata nak tanya ni. Nak tanya baru DAP, mengapakah negeri lain tak dibuat? Soalnya sekarang ini merupakan presiden.
Mula-mula dah berlaku di Selangor, kemudian di Kelantan. Dan sewajarnya kerajaan negeri yang lain buat. Lakukan perubahan. Sesuatu yang menyentuh soal agama Islam kena mendapat restu daripada Sultan. Nak diperbetulkan balik, mana yang tak betul. Sekali Menteri Besar kena sembah pada tuanku. Tuanku, enactment kita ni nampak gayanya bertindih dengan persetujuan. Mohon izin tuanku, Dewan Negeri nak mau melakukan perubahan supaya sejajar. Tak ada masalah. Benda yang kecil tak perlu diperbesar-besarkan. Itu saja saya. Bukan dijadikan sebagai satu isu politik seolah dunia dah nak kiamat lah saya. Sebab itu saya nak baca kenyataan daripada Menteri Haiwan Agama iaitu Senator Datuk Seri Setia Dr. Haji Mat Naim. Dia kata Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Islam mengambil maklum keputusan Mahkamah Persetujuan terhadap kes Nik Elin Zurina binti Nik Abdul Rashid dan satu lagi sebagai tindakan segera. Jadi katanya pihaknya selaku menteri telah mengarahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia berusaha segera mendapatkan alasan penghakiman bertulis bagi kes ini untuk tujuan kajian dan perancangan selanjutnya. Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Islam ingin menegaskan bahawa kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia adalah kekal utuh dengan jaminan kedudukannya sebagaimana dinyatakan jelas di dalam perlembagaan. Jadi justru itu, selaras dengan kajian atas alasan penghakiman kes ini tadi, yang akan segera dijalankan, perancangan-perancangan lanjut akan dilakukan bagi memastikan agenda penambahbaikan dan pemerkasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan di negara ini. Jadi beberapa penyesuaian terhadap pelan dan rancangan sedia ada juga akan dilaksanakan selaras dengan keputusan kes ini. Segala ruang dan peluang yang wujud untuk pemerkasaan Mahkamah Syariah akan dilaksanakan. Ini kenyataan daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama. Sebab itu katanya saya akan segera memohon perkenan untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muazziddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhabidin Shah Timbalan Pertuan Agong untuk menyembah maklum akan hal keputusan mahkamah hari ini. Itu cara orangnya, saudara. Ada Tomah Dinahnya. Bukan main langgar je. This today is the Black Day, Black Friday lah. Kemudian katanya, saya juga akan segera memohon untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk menyembah maklum perkara yang berkaitan. Itu cara dia. Bukan maki hamun seganah sana, seganah sini. Dia juga akan segera memanggil semua pemegang taruh yang berkaitan. Semua pihak yang terlibat dalam Mahkamah Syariah untuk sama-sama berbincang dan menilai langkah pemerkasaan seterusnya bagi Mahkamah Syariah. Jika terdapat keperluan melakukan apa-apa pindaan atau reformasi undang-undang, maka ia akan segera dilakukan. Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Perundangan Negeri untuk mengubal undang-undang Islam yang dipromosikan oleh Yang Amat Bahagia Tun Datuk Seri Zaki bin Tun Azmi, itu mantan Ketua Hakim Negara, akan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah butiran 1, senarai 2, senarai negeri, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Itu kenyataan yang jelas. Bukan maki hamun kerajaan. Jadi kata Menteri itu tadi, hasil kajian pandangan dan syur yang dicadangkan oleh Jabatan Kuasa Khas ini akan dibentangkan dalam Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan Majlis Raja-Raja Melayu. Semua pihak adalah diseru untuk bertenang serta tidak melakukan apa-apa provokasi yang boleh mengundang kepada keresahan awam. Akhirnya Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Islam memberi jaminan kepada seluruh umat Islam
bahawa mahkamah syariah akan kekal dan terus terjamin kewujudannya selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Itu cerita dia, saudara. Cerita isu ni dah berlarutan, bertahun dah. Sebelum pilihan raya di Kemaman tu hari. Dia punggah begitu ramai rakyat. Dengan bas pergi semayang apa nama dia panggil, semayang hajat lah. Minta supaya keadaan begitu ini, maka dimaki hamun lah Nek Elin ni. Tapi sebenarnya yang dimaki hamun Nek Elin tu pun mereka kawan rapat. Ni semua bagi saya, saudara, tak lebih daripada sandiwara politik. Sebab itu saya katakan, supaya mereka ni berhentilah dari sembang yang bukan-bukan. Rakyat dikumpul tengok, saudara. Berpanas. Soalnya, daripada gambar-gambar ramai begitu, apakah, saya nak tanya, semua tu faham isunya? Apakah mereka tahu isu apa yang diperjuangkan? Selain daripada kehendak acuan daripada pemimpin-pemimpin politik. Matlamat mereka tidak lain tidak bukan hanyalah isu politik. Apa saja sekarang ni, semua dijadikan isu politik, saudara. Dan isu yang paling seronok sekarang ni, mereka memacu adalah isu-isu yang menyangkuti ataupun menyangkupi persoalan agama Islam. Ini mahkamah syariah. Hebat. Itu keadaan, saudara. Sedangkan apa yang mereka lakukan? Sewaktu mereka berada di anjung kuasa bersama-sama dengan menteri-menteri yang lain. Satu ketika dulu mereka juga menjadi menteri agama. Mereka juga menjadi menteri undang-undang. Kenapa tidak dilakukan perubahan-perubahan sebagainya? Ini saya kata sembang kencang, saudara. Gambar jelas membuktikan mereka rapat dengan Nek Elin. Tapi demi lestari politik, kutukan berapi-api lah. Saya tak senang bila mengatakan bahawa hari ini adalah hari Jumaat yang hitam. Black Friday. Tang mana letak logikanya? Sembang je lah diorang ni, saudara. Saudara, saya nak, untuk mudah faham, saya nak bagi jelas, saudara. Kerajaan PAS Kelantan melakukan 16 undang sivil dan dijadikan ia sebagai undang-undang syariah. Itu asas dia, saudara. Kemudian Nek Erin melihat tindakan PAS itu adalah salah kerana akan wujud dua set undang-undang untuk satu kesalahan yang sama. Apatah lagi akan menimbulkan konflik pertindihan undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Itu asas dia. Kemudian Nek Elin pun buat semakan kehakiman. Apakah 16 undang-undang sivil, dia buat 18 sebenarnya, saudara, yang dinamakan oleh PAS itu sah ataupun tidak. Proses itu berlaku di zaman PAS jadi kerajaan. Jangan sembang lebih. Ini faktanya. Hari ini, mahkamah pun memutuskan tindakan PAS menjenamakan antara 16 undang-undang sivil sebagai undang-undang syariah adalah tidak sah dan terbatal. Jadi, saudara, dalam kata lain, Nek Elin telah menyelamatkan enactment syariah Kelantan daripada berlaku pertindihan dengan undang-undang sivil, sekaligus mengelakkan berlakunya komplikasi pertindihan undang-undang untuk di masa akan datang. Dan ini juga, saudara, saya jelaslah memperlihatkan bahawa beka puak-puak dalam PAS ni yang menguasai Dewan Undangan di Kelantan ni tak smart. Dah jadi kerajaan lebih 30 tahun. Tapi sepatutnya PAS lebih memahami seluk-beluk undang-undang. Kerana sesuatu undang-undang yang berlaku pertindihan undang-undang secara automatik, undang-undang negeri akan terbatal. Sepatutnya mereka lebih tahu, lebih faham. Itu saya kata rekod sembang aja lebih. Jadi sebab tu saya katakan kita perbetulkan dengan baik. Tak payahlah nak maki orang tu, maki orang ini. Dan dalam keadaan sekarang ni, saya melihat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nek Elin adalah untuk memperkasakan undang-undang mahkamah syariah. Bukannya PAS yang menyusahkan undang syariah dengan membuka ruang-ruang pertindihan. Jadi tak salah bincang balik dengan pegawai undang-undang, macam mana nak buat. Persidangan Dewan Undangan Negeri masukkan satu urusan, satu usul untuk meminda. Tak ada masalah. Tapi orang kata degil. Kalau bahasa orang Kedah lebih ketegak. Tak mau buat.
Orang Perak ada ketegur lah, ketegur tu. Dalam bahasa yang tepatnya keras kepala. Apa cara pun. Sebab ini isu yang boleh digunakan sebagai isu politik. So, saya katakan bahawa ini semua sembang saya rasa. Sebab itu saya jangan jadikan bahawa Islam akan terkubur, Mahkamah Syiah terkubur. Ini semua sembang. Tak betul saya. Baik, saya malas saya nak bercakap panjang lebar saya bercakap tentang Nek Ali ni hari ni. Saya haraplah agar warga kita faham sepaham-pahamnya apa yang berlaku, bagaimana mereka, ini yang dikatakan mereka menunggang. Mereka menunggang agama untuk tujuan politik. Tak lebih daripada itu. Sekarang saudara, selain daripada isu, mereka masih lagi tak puas hati sedang melakukan serangan terhadap Presiden UMNO. Sekarang ni saudara, Presiden UMNO diserang habis-habisan, saudara. Kononnya lah, bahawa Presiden UMNO ni cuma nak jaga Tembuluk sendiri, tak nak jaga rakyat. Bila kes Datuk Najib ini tidak dibela dan sebagainya, saya lihatlah dengan jelas bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi mempengusikan mesyuarat, mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua UMNO bahagian, esko-esko, sayap-sayap, bahawa kita sedang melakukan usaha untuk memohon pengampunan. Dan sekarang ni usaha sedang dijalankan mengumpul 1 juta tanda tangan ahli. Warga UMNO mohon agar adalah belah ihsan tuanku untuk memberi pengampunan kepada Datuk Najib. Itu saja. Kita bukannya parti yang menentang ataupun yang boleh membuat mereka kata dua. Tak boleh balik sana. UMNO sentiasa akur. Tapi sekarang ni mereka nampak ada lagi isu baru. Mereka menunggang pula selain daripada isu agama, isu-isu tentang Mahkamah Syiah, itu rasanya dia akan tenggelam. Sekarang ni isu Datuk Najib pula. Ditiup lagi bahawa Datuk Zahid ini nak jaga Tembuluk dia je, nak jaga jawatan dia, tak berani menegur, tak berani menekan. Jadi bagi saya, apa perlunya ditekan? Bila pintu rundingan masih ada terbuka. Ini keadaan ini kita bercakap soal undang-undang, saudara. Kita bukan bercakap soal main-main pondok. Jangan kita ikut emosi. Bukan kita tak sayang, kita sayang. Semua saya semalam saya dah berkata, kemarin dulu pun saya beritahu. Kebanyakan mereka yang sekarang ini dilihat konon-kononnya nak menjuarai isu Datuk Najib ni, mereka dulu ni pun yang duduk balon Datuk Najib setengah mati. Akhirnya pada pilihan raya yang ke-14 dulu, terterap UMNO Barisan Nasional. Bila kita kalah, waktu itu kita kalah dengan 79 kursi UMNO Barisan Nasional, baru nak adakan pertemuan. Dijerit, Datuk Najib turun. Kami tak mahu anda jadi Presiden Parti. Pergi pula ke rumah Datuk Najib. Bagi kata dua, you mesti resign as a President of UMNO. Kalau tidak letak jawatan, kami akan, Esko Pemuda lah itu akan berhenti letak jawatan. Waktu itu, saudara. Kerana waktu itu mereka beremosi. Sekarang, menyesal. Bila menyesal, mulalah kita rindu zaman Najib. Itu saya kata sembang lebih. Bapak dia orang lah nak bercakap. Apalah dia orang. Saya kadang-kadang bila bercakap benda ni, saya marah, saudara. Tak payah. Tak payah nak tunjuk bahawa nak jadi juara apa semua. Dulu, bagai nak rak, kamu balon. So, kalah. Bila UMNO kalah, tu ini tanggungjawab Presiden. Presiden kena letak jawatan. Sampai bila lagi perangai orang kita nak jadi begitu? Jadi saya haraplah teman-teman dalam UMNO ni buat kerja. Presiden bagi tahu dalam mesyuarat Majlis Tinggi, pertemuan dengan ketua-ketua bahagian, kita akan mengumpulkan sekurang-kurangnya 1 juta tanda tangan. UMNO ada ahli 3 juta. Kumpul semua ahli, mohon ihsan tuanku. Itu paling penting saya. Supaya tuanku adalah belasnya dapat memberi pengampunan. Jangan lupa, kita juga akan berhadapan dalam keadaan dalam Pakatan Harapan. Kerana mereka yang berada dalam Pakatan Harapan juga tidak senang kalau Datuk Seri Najib diampunkan. Dan itu soal lain, saudara. Jangan kita nak fikir, buat dulu. Tak payah nak bercakap soal lain. Dah dapat kumpul, bila tuanku dah buat keputusan, baru kita setangani satu persatu. Orang lain jangan sembang lah. Tak payah cabar-mencabar. Kita buat kerja kita.
Terima kasih Ahmad, sekuntum mawar merah untuk saya. Dia syukur Abdullah Pungguk, dia kata PAS sebenarnya bergantung pada UMNO. Sekarang ni nasiblah korang katanya. Ini saya nak bagi jelaskan bahawa waktu UMNO kalah, waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, siapa yang suruh Datuk Najib berundur? Dan siapa pula menyertali barut untuk dengan puak-puak sebelah sana yang menyelongkar kes Datuk Najib? Sudah begitu saya teringat 3-4 malam Datuk Razlan dia kata saya seorang-seorang aja, dia kata pergi rumah Datuk Najib. Orang lain tak datang pun. Mereka yang dikayakan oleh Datuk Najib jadi jutawan, billionaire hilang. Hilang, lesap. Kemudian yang pergi ke mahkamah. Cuba kira berapa kerat? Berapa kerat kalau betul-betul mereka sayang. Tak ada, sembang aja lebih saudara. Sembang aja. Kalau mereka betul-betul ikhlas, duduklah. Ini tak ada. Jadi kemudian, bila mereka bersekongkol, naik pula Tasimuddin. Dr. Najib punya kes bawa ke mahkamah dan akhirnya Datuk Seri Najib dipenjarakan. Zaman siapa jadi Perdana Menteri waktu itu? Dan hari ini nak bercakap soal kita mesti memperjuangkan Datuk Najib. Saya kata sini, dia kata sembang. Apa yang kita perlu buat sekarang, tak payah ikut emosi, tak payah salahkan orang, tak payah salah menyalah lagi. Sudah. Noktahkan. Fikir ke hadapan, pertama sekali, jayakan usaha untuk mendapat 1 juta tanda tangan. Jangan bagi kritikan. Ini saya dengar ada juga, takkan dapat lah. Kalau dapat macam-macam. Tak payah, buat kerja dulu. Jangan buat cakap, jangan sembang. Tangan itu harus melakukan tugas, bukan mulut. So jadi saya dalam keadaan begini, kadang-kadang saya bersempati juga dengan Presiden. Yang memasukkan Datuk Najib dalam penjara bukan dia, orang lain, tapi dia yang kena maki di saat dia berusaha untuk memulihkan atau mendapat pengampunan Datuk Seri Najib. Bila tak dapat, mula kata tak berani nak ugut Perdana Menteri lah. Bahawa Perdana Menteri pula tidak ada kata dua dan sebagainya. Ini cerita apa ni saya kata? Itulah saya melihat bagaimana kadang-kadang mereka ni sembang je lebih saya. Sebab itu saya merasa malam besok saya nak mengulas sebenarnya tentang apa yang berlaku, cadangan dengan komen. Tapi biarlah dia makan besar dulu. Besok kita belasah lah pula saudara. Isu macam ada kampung baru nak dijadikan kampung UNESCO. Ini masalah kita, masalah dalaman kita. Pemimpin berhentilah sembang. Berhenti. Tak payah lagi nak bercakap pumpang. Mengarut saudara. Kalaulah pimpinan hari ini mereka tak berbesar hati, semalam saya dah bercakap saudara. Tasimuddin nak pergi ke Bangkok, takkan dapat pun pasport dia. Kalaulah pemimpin hari ini nak campur tangan dalam hak ehwal mahkamah, tak ada. Tidak berlaku campur tangan mahkamah oleh pimpinan negara. Sekarang ini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof, mereka tidak mencampuri urusan mahkamah. Kerana itu adalah antara deklarasi pematang pauh. Berlaku untuk melaksanakan separation of power atau pemisahan kuasa. Eksekutif, legislatif dan judiciary. Eksekutif tak akan campur urusan kehakiman. Kehakiman tak boleh campur urusan eksekutif. Kehakiman tak boleh campur urusan legislatif. Legislatif tak boleh campur urusan kehakiman. Tak boleh campur, dia tak boleh. Dan undang-undang mesti ditegakkan. Kita tak boleh mengizinkan undang-undang rimba atau law of the jungle berterusan di negara kita ini. Sebab itu sekarang ni, apabila saya melihat bagaimana Tasimuddin dapat pasport, tak ada masalah. Bila mahkamah memutuskan untuk beliau dapat pasport, nak pergi rasmi restoran aja pun, restoran kawan dia dekat Bangkok. Bukanlah masalah negara pun. Kalau nak ikutkan dekrinya saja, waktu Datuk Zahid Hamidi nak pergi buat umrah dulu, 2 kali minta. Waktu itu Tasimuddin lah jadi Perdana Menterinya saya. 2 kali minta, tak ada dapat kelulusan. Apakah ada campur tangan politik dalam hakim, kita tak tahu. Tapi 2 kali. Tetapi dalam kes Tasimuddin, boleh, tak ada masalah. Bolehlah pergi. Kemudian baliklah, jangan tak balik. Itu masalahnya. Jadi rakyat besar juga. Kalau tak balik nanti, langkah Bangkok pula dah. Jadi kita harap apa yang dilakukan, dilaksanakanlah. Bahawa negara kita ini kita harus
berada dalam suasana yang tenteram sebab kita mahu menangani ekonomi dalam masa 4 tahun ni. Jangan digusarkan, jangan dituduh macam-macam. Janganlah sembang yang bukan-bukan. Black Friday lah. Bahawa sekarang ni Perdana Menteri tak tahu nak tabir negara. Habis siapa yang pandai tabir negara? Siapa yang boleh mempunyai tongkat sakti? Saya dah bagi tahu. Sebab tu sekarang ni soal duit turun naik mata wang negara kita berbanding dengan Amerika, saya tak ambil kisah sangat. Yang saya nak tengok bagaimana berlaku di pasaran stock market. Saya tengok pasarannya sekarang ni sudah naik 1.1520 semalam. Hari ni 153 tak silap saya. Jadi pasaran di stock market naik. Soal ringgit kita dengan Amerika, dengan duit lain itu, kedudukan mata wang. Itu terpulanglah pada bank negara. Jadi governor bank negara harus memikirkan sebab anda yang jaga monetary kita. Cari jalan bagaimana untuk mengukuhkan balik nilai wang kita. Sebab kabarnya bahawa kita punya ekspor tinggi. Itu keadaannya yang saya rasakan sudah sampai masanya. Kita pemimpin berhentilah. Jangan sikit dia salah, dah tak betul. Dan pimpinan pembangkang pun ceasefire lah, sama-sama memberi. Saya semalam bila dengar ada seusaha Perikatan Nasional, kononnya ada kluster-kluster yang akan menjaga soal ekonomi, soal keselamatan, soal Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Macam pembentukan kabinet lah. Alhamdulillah. Dan kita nak tunggulah 26 Februari ini. Apakah terjemah sebagaimana yang kita harapkan, wakil-wakil rakyat yang dilantik, yang dipilih oleh rakyat, dihantar mereka ke parlimen untuk memperjuangkan soal kehidupan rakyat dapat terlaksana. Kita tidak mahu lagi melihat wakil-wakil rakyat lebih banyak sembang daripada cerita. Kita jumpa lagi besok, saudara. Pada teman-teman, warga Cina, saya ucapkan kongsi Pak Chai, selamat malam, selamat beristirahat. Ingat, jam 12 malam berhenti main mercun. Kalau tidak nanti polis datang, Ketua Polis Negara dah bagi peringatan. Lepas 12 tengah malam, tak boleh bakar mercun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.